Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nur al-mudhhibi lin-nisyani bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah was sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amma ba'du, Allahumma ya faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi dihimpunkan oleh Allah dalam masjid, dalam pengajian kitab, dalam majlis ilmu, dalam yang disebutkan sebagai Radhatun min Riyadil Jannah, salah satu daripada taman-taman syurga. Jadi syukurlah kepada Allah kerana tuan-tuan telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir pada kuliah pada malam ini. Jadi insya-Allah kita masuk terus ke dalam perbahasan kita pada minggu yang lalu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin. Ini pada muka surat 9 pada buku Salat Al-Jami'ah pada muka surat 9, yang mana kita telah sama-sama membahaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi perkara yang membatalkan wuduk memang hanya ada 4. Seperti mana kita belajar pada minggu lepas, hanya ada 4. Si ada 5, 6. Yang mana ada 5, 6 maksudnya mazhab baru ya. Mazhab baru. Wallahu alam apa nama mazhabnya. Macam soalan-soalan yang selalu keluar, ustaz batalkah wuduk mun hisap rokok? Hisap rokok perbuatannya mun di sisi hukum syarak dalam solat, hukumnya makruh dikiaskan dengan bawang, bau yang mengganggu jemaah solat. Nya si batalkan wuduk tapi nya mengganggu. Manakala perkara yang batal wuduk tu hanyalah 4 perkara yang kita sebutkan. Yang pertamanya adalah keluarnya sesuatu daripada salah satu jalan, sama ada jalan kubul ataupun jalan dubur. Kubul dubur tu kita dah bahaslah, bahagian depan dan belakang. Apa-apa yang keluarnya, yang keluar secara adatnya adalah air kemih dengan taik. Akan tetapi yang keluar daripada adat, yang luar daripada adat adalah seperti batu ataupun ulat ataupun darah. Mun yang keluar daripada sia, maka batal wuduk. Ataupun kentut juga. Ar-rih namanya dalam bahasa Arab. Rih, kentut tak pun membatalkan wuduk punya keluar. Jadi apabila keluar semua yang daripada lubang dubur ataupun daripada lubang kubul kita, makanya membatalkan wuduk. Maka hendaklah berwuduk punya ingin solat. Maka yang kedua, hilang akal. Hilang akal dengan apa? Hilang akal dengan tidur ataupun selain daripada tidur, iaitu gila ataupun sawan, ataupun jadi pengsan ataupun mabuk. Maka tu semua dikira sebagai hilang akal. Hilang akal, kecuali orang tidur, kecuali orang yang tidur tetap punggungnya di atas lantai. Mun tetap punggungnya, dia tidur tetap atas lantai, seperti mana kita bahas pada minggu lalu, syarat-syaratnya mestilahnya dalamnya bangun, dia tidur, nya bangun dalam keadaannya tidur tadi. Munnya tidur duduk, tiba-tiba tidur baring dia, lalang batal lah wuduknya. Yang mesti tidur dalam keadaan duduk, nya bangun pun dalam keadaan duduk. Tetap si batal selagi mana punggungnya, walaupun tidur sampai dalam keadaan amik, orang Arab pada amik tu dah tenggelam ke dalam, dah fana lah, tidur nang mimpi-mimpi semua, tapi punggungnya tetap di dalam di permukaan atas lantai, si batalkan wuduknya. Kecuali tadi punya tidur dalam keadaan orang apa, kaki lipat macamnya, kaki kita tadi macamnya ya, batal wuduk. Oleh kerana tadi ulama mengilahkan tadi, oleh kerana apa? Memberi alasan oleh kerana angin boleh keluar di siap, katanya. Bila kita duduk atas lantai, duduk bersilap, angin siapa keluar sebab dikepit. Ya, kira sebab yang dikeluarkan oleh para ulama. Menjutuk okey, tak boleh. Nya bersandar dan nya bersilap. Bersilap. Dan di negara Arab tu selalu pakai abwah. Abwah tu nya macam sikit ridak, sebenarnya akan jadikan sebagai penahan untuk tidak duduk ketika sedang dengan majlis maulid, majlis ceramah apa semua. Tapi dalam khutbah dimakruhkan
perbuatan yang dimakruhkan oleh ulama ketika khutbah. Jadi bila khutbah tadi kena duduk dalam sila, dalam keadaan sopan. Oleh kerana duduk kan namanya duduk apa namanya? Muhtabak, duduk muhtabak dalam bahasa Arab ni. Maksud jadi bila duduk macam nya boleh membatalkan wuduk, kedudukan wuduknya tadi. Kedudukan duduknya tadi. Ya boleh membatalkan wuduk. Duduknya tadi mestilah, dan syarat yang kedua adalah nya pun khilqahnya, nya pun tubuh badannya mestilah si gemuk gila, si kurus gila. Nya mu'tadil lah, mu'tadil tak maksudnya normal. Normalnya pun tubuh badan. Garuk si batal wuduk. Dan yang syarat yang kedua yang ketiga dan keempat adalah yang bila dikhabarkan oleh orang yang maksum ataupun adil, disebut oleh para ulama. Dan benda yang jarang adalah itu adil tu orang yang si melazimi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Jadi dan orang yang si mungkin janji dan sebagainya, maka orang adil tu susah nak carilah. Dan kita mau dapat tahu orang yang adil si adil hanya ulama dan hakim je yang dapat menentukan seorang yang adil ataupun si adil. Dan yang ketiganya menyentuh kita pun kemaluan lah, belakang dan depan. Kita sentuh dengan sengaja. Kita sentuh diimpun ke, kita sentuh orang lain pun ke, batal wuduk kita. Disebut dah kita sentuh. Apa beza di antara yang batal wuduk nombor 3 dan 4? Menyentuh kemaluan dengan menyentuh perempuan. Bila kita sentuh, contohnya kita sentuh tadi, kita sentuh orang lain pun. Saya saja sentuh, sentuh. Kami batal. Yang dipegang si batal. Ya untuk menyentuh kemaluan tadi. Mun halaqah dubur tu, bahagian dubur tu nya dalam lah, jarang kita nak nyentuhnya. Mun kali gatal, mun nasi dia gatal, dia function nak garuk-garuk kan. Mun depan tu selalulah. Depan tu selalu gatal. Dalam kami ajar garuk. Asalkan jangan pakai butun asabi' tu, perut jari kita ataupun yang kita butun rohah tu, tapak tangan tu. Jangan pakai tu je. Yang bertemu antara dua tangan tu, dia batalkan duduk bila kita sentuh. Mungkin kita pakai belakang tok ke, pakai siku ke, si batal duduk lah. Si batal duduk. Menggaruk di luar, si batal lah sebabnya si bersentuhan. Tapi apabila nya bersentuh, saya dah lapit, maka batal. Contohnya garuk di luar tok memang kita rasa kurang feel. Yang mesti di dalam je, selok. Selok dia feel sikit. Jadi untuk yang ketiga, untuk menyentuh kubul atau dubur sama ada biliknya sendiri ataupun orang lain dengan tapak tangan yang tidak berlapit padanya. Tidak kira dewasa atau kanak-kanak, masih hidup ataupun yang meninggal dunia. Sebab meninggal dunia pun sama aja. Contoh ialah orang mandi jenazah tu tidak pakai sarung tangan. Mesti pakai sarung tangan bahaya. Saya mandi kira tersentuh bahagian kemaluan ke apa ke, jadi dia membatalkan wuduk lah. Dan sitok je yang dimasukkan sebenarnya kemaluan haiwan pun dikira tersik. Kemaluan haiwan sih dikira. Apabila permainan mau selalu pola lah, soalan-soalan nanya-nanya dengan pelajar-pelajar, mau kan tanya batal si wuduk mun orang sentuh zakarnya himar, zakarnya keldai. Mau fikir batal, tapi tadi disebutkan batal sebut untuk haiwan. Sebabnya sebut dalam matan, kita dengan matannya yang ketiga tu qubul au dubur adami. Adami tu maksudnya manusia aja. Ada manusia. Bukan daripada haiwan. Haiwan, bukan daripada haiwan. Dan yang keempat ya, minggu lepas kami sempat nak syarahkan dengan lebih. Jadi yang keempatnya adalah iltiqa'u basyaratain, maksudnya bertemu ataupun bersentuhnya kulit di antara rajul wa imra'atin, di antara lelaki dan perempuan. Disebutkan situ sebagai kabirain. Kabirain itu maksudnya besarlah, dah besar. Dan bila dah besar tu maksudnya dah ada haddul syahwat, nya ada syahwat. Contohlah kita ni taklah dengan orang yang kita bersyahwat, maka ia disebutkan sebagai kabirain, orang besar. Orang yang besar. Ya tadinya ada syahwat lah, kabirain itu maksudnya. Dan kabirain kemudian ajnabiyain. Ajnabiyain itu adalah orang asing, bukan mahram kita. Mahram itu maksudnya orang yang haram dikahwini. Orang mahram lah kita akan sebut di situ, orang mahram. Yang orang mahram tu ada 18 tu semuanya yang kita perlu tahu. Yang kita boleh salam, yang kita boleh salam. Tu masalah tu selalu berlakulah di adat kita tu. Cousin mazan pun bersalam. Kadang-kadang saya pun terpaksa mengelakkan perayaan sebab biasalah makcik-makcik tu mau bersalam je, nak makcik nak ada kaitan, dan cousin-cousin yang tua-tua tu mau bersalam. Jadi kita yang tahu hukum masa salam sebab salah si salam. Cik hati wadah. Jadi kadang-kadang kalau kita terpaksa salam berlapit je. Mengelak dosa wadah. Sebab kita tahu hukum, kita terpaksa elak. Pendapat padah-padah juga. Jadi
Apabila kita nanggah hukum tentang mahram, mahram itu adalah orang yang haram dikahwini. Siapakah mahram tu? Disebutkan mahram nya ada 7 daripada nasab. Nasab tu daripada keturunan kita, iaitu ibu kita, yang kita boleh salam lah, ibu kita, wal bint, anak kita, wal ukht, kakak kita, wal ammah, iaitu makcik kita sebelah bapa, wal khallah, makcik sebelah mak, wal bintul akhi, anak buah kita, anak abang kita, anak buah, wa bintul ukht, dan anak kakak kita, wa misluha sabah min radha', dan sama je hukumnya untuk orang radha'ah. Radha'ah tu adalah orang yang adik-beradik susuan kita. Adik-beradik susuan. Bahasa kita tu mungkin agak pelik dengan susuan tu, tapi di masyarakat Arab sidanya selalu bila ada baby, sidanya akan ambil dan kecil tadi beri dengan susuan dengan orang. Jadi bila sida nyusu kepada seseorang, adik-beradik daripada susuan tu akan menjadi adik-beradik susuan kepada baby tu. Walaupun tidak ada kaitan, tapi oleh kerana yang menyusu dengan perempuan tadi, makanya dia pun jadi beradik. Dan termasuk kepada perempuan yang menyusu tadi jadi mahramnya. Macam contoh Nabi dengan Halimatus Sa'diyah lah. Ya ibu susuannya. Boleh Nabi kahwin dengannya, tapi Nabi boleh salam dengannya. Adik-beradik daripada kira anak-anak daripada Halimatus Sa'diyah jadi adik-beradik kepada Nabi. Adik-beradik susuan lah kiranya. Dan itu dikira sebagai mahram. Mun bersentuhan si batal wudu. Ya mahram lah. Sampai lah sikit peristiwa macam kes untuk susuan tu. Sidang si boleh kahwin. Jadi ialah pernah ada berlaku kes orang yang adik-beradik susuan tu. Saya tahu saya beradik susuan. Oleh kerana saya ada bukti. Saya ada orang dulu-dulu mungkin saya ada mulah surat ke apakah. Jadi saya dah berkahwin. Bila berkahwin si sah tu. Si sah kahwin tidak. Terpaksa sidanya pergi ke mahkamah, difirakkan oleh hakim oleh kerana sidanya beradik susuan. Hukum tetap hukum, jadi tidak terpaksa berpisah. Oleh kerana tu kami dengar pihak Jabatan Agama pun ada maulah ada plan nak maulah sijil untuk susuan tu, anak susuan, ibu susuan tu daftar supaya tadi si berlaku macam tu lah, kahwin syubhat orang ada. Kahwin tadi rupa-rupanya adik-beradik susuan. Jadi memang menyusahkan lah, kalau memang akan mendatangkan masalah untuk beradik susuan. Yang tadi disebutkan adalah nasab dan radha'ah. Nasab dan radha'ah sama. Ada 4 lagi daripada musaharah. Musaharah tu daripada perkahwinan. Nya ada 4 lah, 4-nya, dan itu adalah mak mertua kita, bintu zaujah, anak kita lah, anak daripada isteri, atau isteri bini, isteri anak tirik lah, anak tirik. Wa zaujatul ab, isteri kepada bapa. Wa zaujatul ibn, dan isteri kepada anak. Kama qala ta'ala lah, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khallatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi disebutkan diharamkan ke atas kalian ibu-ibu kalian, anak-anak kalian, dan saudara-saudara perempuan kalian, dan juga makcik-makcik kalian, makcik-makcik sebelah ibu kalian, dan anak buah kalian, dan anak buah kalian sebelah kakak. Diharamkan untuk dikahwin, disebutkan dalam Quran. Disebut di situ fazaujatu, maka isteri tu dikira sebagai ajnabiyah. Munnya si ajnabiyah, nya si boleh kahwin dengan kita. Isteri tu. Jadi menyentuh isteri membatalkan wudu. Batal wudu untuk isteri. Nya halal disentuh, tapi nya batal wudu. Kita perlu faham perbezaannya. Jadinya tadi muktamad di sisi Imam Syafi'i. Muktamad memang pendapat muktamad lah. Memang semua ulama Syafi'i akan madah tadi bahawasanya menyentuh isteri itu adalah batal wuduk kita. Akan tetapi berlaku khilaf di antara mazhab. Berlaku khilaf. Oleh kerana tadi Imam Malik yang madah tadi si batal wuduk selagi mana kita si sampai syahwat. Contoh tadi masalahnya mun kita nak madah tentang syahwat tu, kita menyentuh perempuan lah. Bila maksud Imam Malik tu kita sentuh perempuan si batal wuduk selagi kita si syahwat. Tapi masalahnya kita sentuh orang tu, kita tahu sedar kita syahwat. Jadi ialahnya ada bahaya di sini, ada kesamaran dalam hukum. Jadi sebab Imam Syafi'i tadinya si mau ambil sewenang-wenangnya, nya ambil ihtiyat dan berhati-hati, lalu nya madah menyentuh isteri adalah batal wudu. Manakala Imam Abu Hanifah berbeza. Berbezalah nya berarti la naqdal mutlaqan. Si batal secara mutlak. Walau bisyahwatin, katanya, walaupun dengan syahwat. Yang mendapat Imam Abu Hanifah lah. Jadi kita selalu pergi umrah. Contoh kita pergi umrah selalu, kita pergi umrah, kita akan diberi kelas
belajar umrah lah tentang ibadah umrah macam ni semua diceritakan. Jadi kita akan di pada awal kita akan melakukan talfik di kawasan Mekah. Tapi khusus untuk Masjidil Haram aja. Talfik tak maksudnya pindah mazhab kejap. Pinjam pendapat mazhab. Oleh kerana talfik tu hukum asalnya haram. Haram hukum asalnya, oleh kerana apa? Talfik tu kita main-main mazhab lah. Kejap ambil tu. Jadi kita difatwakan oleh ulama kita mesti wajib ikut sikit mazhab aja. Wajib. Tidak boleh kita pindah-pindah. Tapi kecuali di Mekah, contohnya dibenarkan talfik tadi oleh kerana darurah. Ada ittirar, ada darurat lah. Contohnya ada masyaqqah. Contoh kita di Mekah, nya terlalu banyak manusia sampai mustahil bagi kita untuk mengelak bersentuh dengan perempuan. Sikit-sikit tawaf dah lah kita pakai ihram. Seksi gigi sebelah tu. Jadi tersentuh batal wuduk. Paksa gigi kita keluar ambil wuduk. Dahlah jarak nak pergi wuduk jauh. Bila jauh tadi nya ada masyaqqah saja. Kita pun tadi ada kepayahan dengan raminya orang sesak nyakit. Ulama pun telah berfatwa, ulama Malaysia mufti dah berfatwa semua. Jadi kita boleh bertalfik mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tadi bila kita bersentuh selagi mana sampai si orang mani si batal wuduk. Mazhab Hanafi tu memang yalah mudahnya di sudut tok lah. Sudut tok yang lain memang syadid juga, memang keras. Sudut tok tadi yang agak ringan tadi di mana kita sentuh perempuan si batal wuduk walaupun dengan syahwat. Syaratnya bila batal wuduk tu bilanya keluar mani. Sentuh keluar mani. Batal wuduknya. Nak ada macam ni. Nak ada terlalu dahsyat lah. Sentuh keluar mani. Baru dikira batal wuduk. Ya memang sensitif lah. Sensitif pun ya. Jadi apa kita pegang mazhab Hanafi sekejap di Mekah. Tapi yang khusus untuk di bahagian Mekah aja. Mungkin kita dah keluar, boleh. Dan ada dinaqalkan oleh seorang ulama, Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, ulama Yaman, yang menceritakan dalam kitabnya Yaqut An-Nafis, yang menceritakan tentang orang yang hidup di Syam. Orang di Syam tu saja masyhur dengan mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Majoriti Syafi'i lah. Dan sidanya ada cuaca yang sangat sejuk dan salji. Ada seorang suami tu, dia dah berwuduk. Tang tiba bininya megang. Aduh wadahnya. Aku dah berwuduk katanya. Ni berwuduk dah lah sejuk katanya. Jadi nak berwuduk balik. Bila musim sejuk tu nak berwuduk tu takut. Memang kita akan cumi-cumi pegang air. Sebab takutnya tajam masa di kulit kita bila berwuduk time musim sejuk. Jadi yalah bininya dah siapalah kita bertaklid dengan mazhab Hanafi. Dia kiranya nak cerita saya kesimpulannya bila time burud syadid dalam keadaan sejuk yang melampau, yang melampau sejuk lah, janganlah sejuk sikit kena hujan sikit lalu nak Hanafi. Bolehlah. Tok nang sejuk benar bila kita sentuh air boleh datangkan mudarat ke atas kita, kena apakah, sakitkah apa semua. Darah tinggi teruskah? Jadi kita bertaklid dengan mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah sentuh dengan muamalah dengan isteri semua batal lah. Tapi janganlah sengaja-sengaja. Muncik sengaja, tok sengaja dah miuduk dia sengaja lagi megang-megang sweet-sweet. Jadi janganlah ya untuk memelihara uduk kita sebenarnya dalam hukum tok nya luas. Tapi kita boleh terlalu tasahul orang mak badah, terlalu bermudah-mudah. Mudah-mudah tu kejap otak mudah tu ambil tok. Tapi Allah ulama maulah sikit garisan panduan. Bila bermazhab sikit aja. Contoh kita rasa sesuai Syafi'i tu, asal mau pindah Maliki je. Asal pindah Hanafi je. Senang lalu je. Je tahu kita Hanafi setidaknya pun satu hukum setidaknya wajib berjemaah di masjid. Mun si jemaah berharap berdosanya. Belum berjemaah lagi, wajib witir. Nak madah tadi ada beberapa sudut tadi mazhab lain tak syadid, yang keras. Ada beberapa sudut mazhab lain keras, yang sama. Macam mazhab Syafi'i bahagian solat berjemaah yang disebut fardu ain ataupun wajib, tapi yang disebut sebagai fardu kifayah. Fardu kifayah ataupun sunat muakkad. Ada dua pandangan, sunat muakkad dengan fardu kifayah. Dalam bab lain lagi mazhab Syafi'i tentang solat witir, sunat muakkad, Nabi pernah tinggal. Yang letakkan yang wajib. Tapi dalam beberapa keadaan tentang hukum seperti sentuh perempuan lelaki, maka Imam Syafi'i menjaga. Sebenarnya khilaf di sudut apa? Di sudut pemahaman ayat Quran. Perkataan aula mastumun nisa, lamastum. Perkataan lamastum ditafsirkan oleh tiga ulama besar atau Imam Maliki, Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi tadi berbeza. Lamastum Imam Syafi'i pada sentuh je adanya, tapi Imam Malik pada sentuh juga, tapi ada kaitnya lagi dengan syahwat.
Mun ada syahwat tadi si batal. Tapi Imam Abu Hanifah tu lagi dahsyat. Yang adalah lamastum untuk jima', bukan sentuh katanya. Sebab Allah guna bahasa qiyas. Ya ijtihad ulama lah, dia berbeza pandangan. Jadi bila saya dah sepakat, ulama Syafi'i tiknya meletakkan ihtiyat. Kita tetap dengan pendapat batal wudu dengan bersentuh. Ya pendapat Imam Syafi'i lah muktamad. Memang muktamad mazhab Syafi'i. Memang si dapat dan dinafikan. Jadi yang semua ada mahram. Mahram kita sebut ada 18 tadi, maka ya si batal wuduk kita bersalam. Bila salam. Jadi mendapat kita ubahlah dalam masyarakat kita tu. Bila cousin mazun tu tunggal sekali ke dua kali ke dengan perempuan si dikira mahram, boleh kahwin walaupun tunggal sekali. Jadi bila kita salam, haram hukumnya. Haram hukum. Walaupun kita tu dah diajar adat tadi first cousin tu kena beradik. Jadi bersalam apa semua, buka aurat apa semua, padahal mun ada saudara mara kami tengok baguslah. Benda tu tadi supaya kita tahu hukum bahawasanya membuka aurat di hadapan saudara mara pun si boleh, haram hukumnya. Apatah lagi adik-beradik bolehlah, adik-beradik dengan kadar yang dibenarkanlah. Tapi mun untuk saudara mara bila hari raya elaklah bersalamlah untuk yang saudara lelaki dan perempuan. Mun lelaki-lelaki salamlah. Musim Covid tu mungkin ada mengajar kita jugalah untuk mengelakkan bersalam dengan perempuan kita malah untuk mengelakkan bersalam. Sebab benda tu berlaku di kawasan kita tu. Cousin mazum bersalam elak-elak sekejap. Bahayalah. Dan seterusnya kabirain ajnabiyain an yakuna bi ghairi ha'ilin. Maksudnya bila bersentuh di antara lelaki dan perempuan dalam keadaan wuduk, hendaklah dalam keadaan si berlapit. Mun berlapit si batal wuduk walaupun lembut teh. Contoh teh lembut teh. Dapat rasanya pun tubuh badannya si batal wuduk. Menyaginya berlapit, tapi munnya si berlapit nang sah-sah batal lah. Batal. Jadi atau bahas masailnya, kira kita bahas tentang masalah lah. Masalah macam ni kita jumpa dengan anggota badan perempuan yang berbeza ikhtilaful jins, berbeza jantina. Nya tadi nya adalah badan, nya pun anggota badan tadi yang terputus. Contoh ada tangan perempuan terputus. Idza kana munfasilu, apabila anggota badan yang putus fauqa nisfil jasadi, di atas setengah badan kita tu, fauqa surah tu maksudnya atas pusat. Seperti tangan lah di atas pusat tu, kira badan yang terputus tu daripada atas pusat tu. Seperti tangan lah, maka batal wuduk mungkin kita sentuhnya. Punya perempuan lah. Punya tangan laki si batal, laki tangan perempuan. Jadi sudut Imam Ibn Hajar. Tapi menurut Imam Romli pula, batal wuduk apabila nama anggota yang kita boleh kenal. Mun dah anggota tangan yang hancur, si kita si kenal. Nang angkat tajak tu apa tu? Tangan ke apa tu? Si tahu. Jadi bila si kekal nama macam ni, si batal wuduk. Bihaitsu yatlaqu alaihi ismu unsa au zakar. Sampai kita dapat beza tok tangan lelaki ke tangan perempuan. Maka si batal wuduk. Tapi munnya kita dapat tahu, tok tangan perempuan tu halus je tok bulu tu. Bila dapat beza macam ni, maka batal wuduk. Yang dapat beza tadi tok tangan perempuan, maka batal wuduk. Ya adalah untuk anggota yang terputus, yang terputuslah. Dia adalah untuk masail bagi menyentuh perempuan dan lelaki dalam keadaan si berlapit. Si berlapit. Mungkin kita salam biar kecil boleh. Biar kecil saya ada masalah. Biasanya kita sudah hadus syahwat dengan saya. Saya ada syahwat dengan biar kecil. Jadi biar kecil boleh. Kecuali bila nya dah buluh, nya dah baligh. Baligh tu alamatnya apa? Alamat baligh tu pertama keluar mani. Yang kedua nya keluar haid. Yang ketiganya adalah tamam khamsata asyar. Jadi yang ketiganya adalah sempurna umurnya 15 tahun walaupun si keluar mani ke haid ke, cukup umurnya 15 tahun makanya baligh. Dah baligh tu lah kita dah siap boleh salam. Dah siap boleh salam lagi dah. Ya perlu tahu lah tentang hukum untuk menyentuh perempuan yang bukan mahram bagi kita. Mun mahram tak ada masalah lah. Mahram tu sebab dan ibu kita, kakak-kakak kita salam tak ada masalah. Adapun masalah salam dengan orang tua, tu berlaku ikhtilaf je lah salam dengan orang tua tu. Ada ulama Syafi'i ada haram, tetap haram menyentuh orang tua. Menyentuh orang yang dah tua dah. Saya dah nafsu dah kita nangga sidanya. Tu orang umur 80 tahun, 10 tahun. Mun nak bernafsu yang lain ya, penyakit mental. Untuk orang yang normal dia sudah syahwat. Jadi di sini tadi atas dasar ihtiram,
Ada juga ulama membenarkan untuk bersalam dengan orang tua tu rasa hormatlah. Akan tapi mendapat kita elak salam jangan salam lah. Punya nenek-nenek kita boleh. Tapi ulama ada madah. Ulama malah tadi nenek-nenek ke atas, tapi moyang-moyang kita semua kita dikira mahram kita. Tapi masalahnya nenek-nenek kita di atas ya, dah lagi jadinya situ masuk dalam hukum lah. Syik dikaitkan dengan hukum sebab nya just di padah tadi yang di atas ya semuanya dikira mahram. Ya dikira mahram. Jadi kita bahas sedikit untuk bab apa yang haram dipolah bagi orang yang dalam keadaan hadas. Apa yang haram dipolah. Jadi perkara yang pertama haram bagi orang yang berhadas adalah solat. Bila kita dalam keadaan si berwuduk ataupun dalam hadas kecil, kita si boleh solat. Maka yang keduanya adalah tawaf. Siapa melakukan tawaf? Bila kita boleh dapat lakukan tawaf, yang ketiganya adalah menyentuh Al-Quran, dan yang keempatnya adalah membawa Al-Quran. Ya sih boleh dalam keadaan kita berwuduk. Dalam keadaan kita sih berwuduk. Dalam keadaan kita sih berwuduk. Bila kita menyentuh Quran lah, menyentuh mushaf lah terutamanya. Menyentuh mushaf tu, terutamanya mushaf yang kita adakan itu, yang si ada tafsiran. Ya sih boleh sentuh, si ada wuduk. Haram hukumnya. Kecuali ada dalam keadaan dalam darurat lah, dalam keadaan kita mau menyelamatkan Al-Quran daripada ihanah tu dikeji tu, ada orang bakar Quran di lantai pijak, kita sudah wuduk lah, paksa wajib hukumnya kita menyelamat Quran, wajib hukumnya kita pergi saya kita ambil, biarlah kita ditembak pun sekalipun. So, ada satu kisah disebut dalam tafsir, ada seorang lelaki tu nya pergi ke sikit pasar tadi, nya langgar ada sikit papan tu tertulis nama Allah, Ismul Allah salahnya, lafaz bismillah. Dan lepas saya ambil dan dia bersihkan benda yang wangikan, dan dia gantungkan benda yang di dinding. Habis dia gantung di dinding tadi, dia mimpi malam. Dia mimpi ya fulan dahnya, sesungguhnya engkau telah memuliakan nama aku, mewangikan nama aku, maka sesungguhnya aku telah mewangikan namamu di dunia dan akhirat katanya, dalam mimpi ya. Jadi tadinya nanti tahulah dia sebut tentang tafsir sebut tadi yang berbicara itu dia Allah. Dia pun dekatnya bangun dia terus taubatnya. Jadi sudah ulama menafsirkan daripada kisah tadi, bila kita muliakan nama Allah, Allah akan muliakan nama kita di dunia dan di akhirat. Kita memelihara nama Allah. Tapi bila kita nak menjual Al-Quran, hukum menjual Al-Quran kepada orang kafir pun ikutkan si boleh sebenarnya. Bila saja tadi dalam keadaan mau menghinakan, mau mencacikan, mau merosakkan Al-Quran, si dibolehkan. Tapi dengan syarat memang benar-benarnya nak belajar, kita boleh berinya belajar dengan kitab tafsir lah, terjemahan. Manakala Al-Quran yang ada terjemahan, mungkin kita saya dah uduk boleh pegang. Terjemahan yang kita angkat, ulama sebut tadi kandungan terjemahannya lebih banyak daripada ayat Quran, maka boleh kita pegang saya dah uduk. Berbeza kami kadang suka pakai Quran yang terjemahan kadang. Sebab Quran yang saya dah terjemahan tu sudah pegang, haram. La yamassuhu illa al-mutahharun kata Al-Quran. Tidak boleh sentuh Quran tu melainkan orang yang bersuci. Dalam Quran dalam surah Al-Waqiah sebut. Jadi kita perlu berwuduk dulu barulah kita sentuh Al-Quran. Kalau kita sentuh Al-Quran tanpa wuduk tu hukumnya adalah haram. Sama juga kita menulis Al-Quran, kitabah Al-Quran tu tanpa wuduk pun haram juga. Si boleh kena berwuduk dulu. Sebab apa? Sebab menjaga kalimah Allah. Jaga kalam Allah tu. Si boleh kita mulah kalam Allah tu macam kalam biasa. Kalam Allah tu mulia. Kalam Allah tu mulia, jadi kita kena berwuduk dulu barulah kita boleh menulis Al-Quran ataupun megang mushaf Al-Quran. Malah disebutkan masalah tu panjang lebar lah dalam kitab sebenarnya. Sebutkan masalah tu dalam kitab memang panjang lebar. Belum bagi masalah untuk orang yang junub. Orang yang junub tu jadi hukum orang yang junub. Maka orang yang junub pun samanya cuma yang tambah. Orang yang junub tu ditambahkan tambah pagi masul mushaf, hamlul mushaf. Masalah tu ya hamlul ilaqah. Untuk orang yang berjunub si boleh duduk di masjid. Ya orang yang berjunub. Junub tu orang yang keluar haid tadi lah, orang keluar haid, orang yang nifas ataupun orang yang keluar mani. Si boleh duduk di masjid. Ataupun bolehnya berjalanlah, jalan di tepi masjid boleh. Tapi hukum tu tadinya madah zaman dulu. Perempuan zaman dulu diharamkan ke masjid sebab apa? Sebab talwis, kotor masjid, sebab darah yang menitit.
Tapi kena tok sedanya ada pampers. Pampers sebenarnya tadi menahan darah yang tumpah. Tapi tetap je ulama malah tadi tetap haram sebab Nabi yang haramkan. Walaupun sedanya tok golongan liberal sebenarnya sedanya nak Muhammadah jadi hukum tok si valid lah si relevan zaman kita tok. Sebab apa? Perempuan dah ada modest dah. Bolehnya selamat jalan dengan aman bah sebenarnya. Tapi ulama-ulama sepakat dah sebenarnya saya akan menolak hukum tok kerana tok hukum datang daripada Nabi. Apa-apa hukum datang dari Nabi adalah qat'i, yang terputus dah siapa kita nak ubah-ubah. Hukum baru mungkin kita boleh mudah lagi sebabnya masih orang dalam zonni, dalam sangkaan kita boleh bermain dengan hukum-hukum fiqh lah. Macam hukum yang daripada Nabi kita boleh main. Dan yang keduanya adalah membaca Al-Quran dengan niat Al-Quran dalam keadaan haid tok. Contoh orang haid tok nak baca Quran. Tapi bila nak baca Quran, contoh walaupun si sentuh tu orang buka nak baca Quran, si boleh juga. Sebabnya niat nak baca Quran. Yang boleh tadi orang dalam keadaan junub tu, dalam orang haid lah terutamanya. Yang boleh baca dalam Quran dalam 3 keadaan je. Iaitu nya membaca Al-Quran niat syifa ataupun niat berlindung ataupun niat tabarruk. 3 tu. Istifa tu maksudnya tadi dalam keadaannya sakit nya baca ayat Quran tadi kah, nya baca surah Al-Fatihah kah, nya baca surah Al-Ikhlas kah, nya baca surah apa-apa untuk syifa tujuan niatnya. Ataupun yang baca tahassun tu untuk perlindungan tu, tamnya haid nya dengan jin, tiba-tiba nak gantu tu, tiba orang ketuk-ketuk pintu. Bila nya si tahu hukum tu dia baca Quran tu takutnya. Tapi bila disebut tak boleh nya baca Quran dengan niat tahassun, niatnya untuk minta perlindungan, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca ayat kursi. Dan buat tabarruk tu adalah untuk mengambil berkah daripada ayat Quran. Ya boleh ambil berkat, contoh dia kita tadi mau ambil keberkatan daripada Al-Quran, niat berkat, bukan niat nak baca Quran, bukan niat tilawah, niat tabarruk. Bila niat dua-dua mesti boleh juga. Niat tu niat mau berlindung, niatnya nak baca Al-Quran. Niat tu main dalam hatilah benda yang susah kita mau hakimi, sebab yang hakimnya adalah Allah. Jadi kita perlu jaga niat kita lah. Untuk niat yang pertama boleh kita baca Quran dengan niat istifa, untuk kesembuhan, untuk perlindungan dan untuk tabarruk, ambil berkat. Manakala ada hukum tadi dibahaskan ulama, apa hukum orang perempuan yang hafizah, hafal Quran dan nya tadi yang mau mengulang hafazannya. Jadi ulama dah sepakat mengatakan, ada kata perempuan hafizah yang hafal Quran saja boleh baca Quran tapi niat mengulang daripada hafazan lama, tapi boleh hafal surah yang baru. Untuk perempuan yang hafizah lah tentang haid, jadi saya boleh hafal surah baru lah. Saya selalunya akan menghafal sikit muka. Dia kata saya boleh hafal sikit muka, saya akan mengulangkan surah lama. Dan yang diharamkan lagi bagi orang junub adalah berpuasa, untuk orang yang haid terutamanya, atau khusus bagi haid tu. Bila putus darahnya makanya boleh puasa. Yalah orang Allah beri cuti tapi wajib bayar baliklah puasa tu. Muru bil masjid in khafat talbis, atau disebut tadi. Dan yang ketiga tolak, iaitu perempuan waktunya di tengah haid, maka hukumnya adalah haram ditolak. Hukum haram memang kata perempuan ke atas lelaki yang haram ya, talakkan perempuan ketika haid. An yutalliqa ar-rajul imra'atahu, mentalakkan suaminya kepada istrinya, madkhula biha wa hiya haidun, yang dah disetubuhinya bisa dia dalam keadaannya haid. Oleh kerana apanya haram? Oleh kerana tadinya molahkan nyampun iddah makin lama. Yalah macam ada perbuatan zalim misalnya kata perempuan. Sepialahnya haram. Haram perbuatannya. Haram atas laki, berdosa laki pula macamnya. Saya boleh. Dia namanya talak bid'i namanya, talak bid'i. Yang keempat adalah istimta'u wal mubasyaratu bima baina surah wa rukbah. Yang keempat bagi orang yang haid tu haram bagi dirinya bermanja-manja, istimta' tu bermain sini mana terjemah bersedap-sedap. Bersedap-sedap dan menyentuh-nyentuh di antara pisat dan lututnya. Untuk orang haid, orang lelaki yang perlu bertahan sebenarnya dalam hukum tu. Lelakinya si bolehnya mendekat-dekat dengan bininya ketika haid. Selalunya untuk berlaku untuk berpasangan suami isteri tadi, setidaknya pernah bersetubuh ketika haid, hukumnya haram hukumnya. Jadi tadi
mengharamkan perbuatan bermanjak-manjak di antara surah dan rukbah. Oleh kerana apa? Oleh kerana tadi nya boleh menyebabkan berlakunya persetubuhan. Oleh kerana persetubuhan ketika haid tu haram. Tapi alahnya tadi menyamuk bermanjak-manjak pun atas pusat. Atas pusat selamat. Jadi yang lebih selamatlah, yang lebih selamat lagi menahan dirilah, berpuasalah. Walaupun nya datang keinginannya, kita perlu berlawan dengan iman kita lah. Fa'alaihi ilm nazar bi syahwah. Dan abbara bil mubasyarah. Terpanjang perbahasan tu. Jadi ulama menyatakan mungkin kita nanggap isteri kita dalam keadaan syahwah, maka ya si haramlah. Yang haramnya adalah menyentuh-nyentuh. Oleh kerana bila nyentuh-nyentuh tuanya akan ada mukadimahnya, kelaknya akan ada pengakhirannya kelak. Jadinya jangan ada mukadimah. Ya ulama pun pelaksana. Jangan dimulakan. Wa minhum man abbara bil istibta' fa alayhi yahrum nazar bi syahwat wa la yahrum lamas bi ghairi syahwat. Jadi alhasilnya, kesimpulannya daripada hukum situ, haram secara ittifaq ulama, iaitu berjima dan menyentuh dengan syahwat ketika isteri sedang haid, haram. Dan yang dibolehkan secara ittifaq adalah melihat isteri dengan tanpa syahwatlah ketika isteri datang haid. Dan khilaf, dan Imam Nawawi memilih annal ladzina yahrumu wat'u faqat. Imam Nawawi tak pilih pendapat lainlah. Yang mana tadi yang haramnya adalah berjima aja, tapi yang lainnya boleh, kata Imam Nawawi. Tapi tadi kita ambil yang ittifaq, yang muktamadlah kata ulama tadi, menyentuh dan berjima ketika haid dengan syahwat tadi adalah haram. Untuk subuh ketika haid dan menyentuhnya dengan syahwat ketika haid, maka ia adalah haram. Haramlah sepakat ulama. Si boleh kita pula. Jadi kita kena jagalah perkara ya. Dan kita punlah masuk dalam fasal solat. Jadi kita baca dalam solat. Faslun as-salat. As-salah. Asyurutu sihhatis salah wa yustaratu li sihhatis salah. Al-awwalu ma'rifatu ad-dukhul al-waqti bi yaqinin aw ijtihadin aw 'alamati dhanni fa in shalla ma'a asy-syakki lam tasihha salatuhu wa yustaratu ma'rifatu qiblah wa yajibu satru awrati bi sa'iri tahirin mubah wa yajibu raf'un najasah min ath-thawbi wal banin wal makan. Al-khamis wa yajibu 'ala qadiril an yusalliya al-fardha qa'iman. Jadi fasal salat. Fasal solat disyaratkan perkara-perkara demikian. Yang pertama, mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Mungkin kita masuk waktu, kita si tahu, si sah solat kita. Ngam-ngam. So waktu dah, ngam-ngam waktu solat. Yakin kita tahu masuk waktu solat, jadi kita solat. InsyaAllah kita akan sambung proses solat dengan lebih mendalam lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. Yang segala yang baik datang dari Allah, segala yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Dan ditutup dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wal afu minkum.